Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar murid-murid semua? Untuk minggu ini kita akan teruskan dengan belajar menganggar kuantiti dan membundarkan nombor. Okey, cikgu ambil 2 subtopik pada minggu ini. Sebabnya subtopik menganggar tu sikit saja dan membundarkan nombor ni berat sikit lah. Okey, kita tengok menganggar kuantiti. Okey, apa yang kamu faham tentang menganggar kuantiti? Okey, bila menganggar, kita takkan dapat tahu kuantiti yang sebenar. Maksudnya kita takkan boleh bagi tahu. Okey, yang ni berapa-berapa. Contoh, yang ni 200. Tepat 200 biji kan? Okey, tak boleh. Bila kita menganggar, kita hanya mengagak saja. Dalam bahasa kita agak lah, agak. Ada berapa benda ni? Tu je. Okey. Jadi, kita tengok contoh yang pertama. Okey, contoh yang pertama, kita tengok. Ada 3 bekas di sini. Okey, bekas tepung. Okey, bekas yang pertama, tak ada kuantiti dia. Okey, bekas yang kedua ada 1500 gram. Okey, 1500 gram, tengok berapa banyak dalam bekas ni. Kalau kita tengok kat sini, separuh bekas kan. Okey, separuh bekas. Okey, manakala bekas yang ketiga penuh. Okey, jadi kita boleh anggarkan untuk bekas yang ketiga ini. Bekas yang ketiga, berapa jisim dia? Anggaran sahaja. Okey, kalau bekas yang kedua ni, separuh bekas adalah 1500 gram. Jadi kalau bekas ini penuh, berapa gram untuk bekas yang ketiga ini? Okey, sama ada kurang daripada 1500 gram, lebih separuh daripada 1500 gram, ataupun lebih kurang 1500 gram, ataupun lebih daripada 1500 gram. Jadi yang mana? Okey, jadi untuk bekas yang ketiga ini, bekas yang ketiga kita sebut dia lebih daripada, okey, kita sebut lebih daripada 1500 gram. Okey, boleh. Jadi ini untuk bekas yang ketiga. Okey, bekas yang pertama, bekas yang pertama yang ini. Bekas yang pertama kita sebut, okey, cuba tengok kuantitinya. Kuantitinya kurang daripada bekas yang kedua. Jadi kita sebut kurang daripada 1500 gram. Okey, boleh. Boleh tak kita nak sebut secara tepat jisim dia berapa? Okey, dalam kes ini, dalam menganggar, kita tak boleh sebut secara tepat walaupun kita tengok yang ini separuh, yang ini tambah lagi separuh kan? Okey, jadi kalau bawah ni 1500 gram, jadi yang kat atas ni pun separuh yang atas kita boleh agak dia 1500 gram kan? Okey, kalau tambah jadi 3000 gram. Tapi dalam anggaran kita tak boleh kata jisimnya adalah 3000 gram. Kita boleh kata lebih daripada 1500 gram. Ataupun satu lagi, kita boleh sebut lebih kurang. Lebih kurang. Okey, awak boleh sebut macam ni. Bekas 3 mengandungi lebih kurang 3000 gram tepung. Jisim tepung dalam bekas 3 adalah lebih kurang 3000 gram. Kita tak cakap 3000 gram tepat, tapi kita kata lebih kurang 3000 gram. Okey. Kita tengok contoh yang kedua. Okey, contoh yang kedua ada gambar shampoo. Okey, gambar yang pertama shampoo, gambar yang pertama ni shampoo ni penuh. Okey, penuh sampai atas ni kan. Okey, penuh dan isi padunya adalah 1200 ml. Gambar yang kedua, shampoo ni separuh daripada yang penuh tadi. Separuh daripada yang penuh. Okey, jadi kita kata jisim dia adalah lebih kurang 600 ml. Yang ni yang cikgu sebut tadi, lebih kurang 600 ml, bukannya 600 ml tepat. Kita tak boleh sebut yang ini 600 ml tepat isi padunya, sebab kita tidak suka dia. Yang ini kita hanya menganggar. Okey, boleh? Jadi kita sebut lebih kurang. Kita tengok contoh yang ketiga. Okey, diberi 2 ribbon. Ribbon biru dan juga ribbon merah. Okey, ribbon biru 100 cm, manakala ribbon merah kita tak tahu berapa, tapi cuba tengok panjangnya. Panjangnya adalah tengok ni.
kurang daripada 100 cm kan. Okey, apa kita nak sebut kat sini? Okey, panjangnya berapa sentimeter? Dia tanya berapa sentimeter kan. Okey, kita boleh sebut, okey, yang pertama awak boleh sebut kurang daripada 100 cm, ataupun yang kedua awak boleh sebut, yang kedua boleh sebut lebih kurang. Okey, lebih kurang. Okey, ini kan separuh. Jadi separuh daripada 100 adalah 50. Awak boleh sebut lebih kurang 50 cm panjang ribbon merah. Yang ini barulah kita panggil menganggar. Okey, seterusnya. Okey, kita tengok latihan. Okey, anggarkan kuantiti, sebut lebih daripada, kurang daripada, atau lebih kurang. Okey, tengok gambar yang pertama, gambar A ni. Ada bola dalam kandang permainan ni kan. Okey, bola ni penuh ke tidak? Tak penuh kan, berbanding dengan gambar yang kedua ni. Okey, kan, yang pertama ni 2400 biji, tapi yang kedua ni kita nak sebut apa? Ada 3 saja pilihan jawapan, lebih daripada, kurang daripada, atau lebih kurang. Okey, kita tengok. Yang ini lebih daripada berapa? Lebih daripada 2400 biji. Okey, awak kena tulis ni, lebih daripada 2400 biji bola. Okey, seterusnya, contoh yang kedua, latihan yang kedua, ada gambar coklat. Okey, satu tabung coklat penuh dengan coklat ni ada 1000 biji, dan yang kedua hampir penuh tapi tak penuh. Berapa dia punya kuantiti? Kita anggarkan berapa kuantiti. Jadi awak nak sebut yang mana? Lebih daripada ke? Lebih daripada 1000, ataupun kurang daripada 1000, atau lebih kurang 1000? Yang mana awak rasa? Okey, jadi yang ini awak boleh sebut kurang daripada 1000 biji. Okey, sekarang kita akan tengok membundar nombor. Okey, pernah tak dengar perkataan membundar? Okey, bundarkan nombor. Okey, bundarkan nombor ni kita akan bundarkan. Kita nak tengok nombor tersebut paling dekat dengan nombor mana. Okey, kita tengok sama-sama kan. Okey, yang pertama, bundarkan 1362 kepada puluh terdekat. Okey, bundarkan 1362 kepada puluh yang terdekat. Okey, pertama sekali bila kita nak membundarkan nombor, kita tengok dia suruh bundarkan kepada apa? Kepada puluh yang terdekat. Okey, gariskan puluh terdekat. Okey, kemudian dekat nombor ini awak pastikan, kena pasti yang mana digit yang berada pada nilai tempat puluh. Okey, dalam kes ini digit 6 berada pada nilai tempat puluh. Okey, kalau nak senang 1362 kan. Okey, 1362. Okey, 6 berada pada tempat puluh. Okey, yang nombor depan dia ni awak tutup dulu. Okey, kat sini cikgu padam nombor yang depan dia ni tutup dulu, ataupun kat sini cikgu boleh padam, nanti cikgu tulis balik. Okey, apa yang awak kena buat di sini? Okey, pertama sekali awak buat bila 60 kan. Okey, 60, nilai tempat puluh tadi ni awak tambah 1 kat bawah dia. Okey, tambah 1 akan jadi 70. 72 ni tak perlu tambah. Okey, jadi tambah 1, 70. Dan yang ini nombor 6 ni awak kekalkan, atas dia tulis 60. Kenapa cikgu buat macam ni? Supaya awak boleh nampak nanti supaya awak boleh nampak nanti nombor mana yang dia pergi. Okey, sekarang kita tulis semula 1362, dan yang tadi, okey, yang ini tadi kita tulis semula 1360, dan yang ini, okey, ni cikgu padam. Okey, yang ini kita dapat 1370. Okey, jadi kita tengok kepada bukit semut ni. Ni sarang semut kan. Sarang semut berbukit, dan yang atas dia ni adalah sarang dia. Istana dia lah. Okey, jadi 1360
1362, 1370. Okey, jadi 1360 dia berada di sebelah kiri ni, di sebelah kiri, dan 1370 berada di sebelah kanan. Okey, kemudian kita bilang satu. Kita nak tengok kedudukan di mana 1362. Okey, 1361, 1362 berada di sini. Okey, seterusnya 1363, 64 sampailah 1370. Okey, jadi bila awak dah tahu, dah kenal pasti kedudukan 1362 ni, okey, tengok keadaan semut ni. Semut ni dia menghala ke mana? Dia menghala turun ke dia menghala naik? Okey, jadi semut ini menghala turun. Jadi dia akan bawa nombor 1362 turun kepada nombor 1360. Okey, jadi bundar ni, jadi kita nak bundarkan 1362 kepada puluh yang terdekat. Okey, dia akan menjadi 1360. Okey, boleh. Bila kita bundarkan kepada puluh terdekat, nombor belakang kita sebut ni, dia tinggal puluh je. Maksudnya 1360. Dia tak ada lagi 1362. Nombor 2 di belakang ni tak ada lagi. Okey, cikgu ulang semula. 1362. Okey, dibundarkan kepada puluh terdekat menjadi 1360. Okey, boleh? Okey, ini contoh yang pertama. Okey, satu lagi cara, awak boleh guna garis nombor. Okey, garis nombor macam tadi juga. Okey, kalau tadi kita lukis bukit kan. Okey, lukis bukit. Okey, daripada 1360 naik atas sekali 1365. Okey, turun bawah sampai 1370. Okey, kiranya kita buat garis nombor. Garis nombor ni dia mendatar saja, bermula dengan 1360. Kemudian ada satu garis, yang ini nombor berapa? Yang ini awak bilang satu persatu. Jadi yang ini 1361. Okay, kemudian 1362, 1363. Okey, awak boleh tulis ni sampai habis Kalau tak nak tulis pun tak apa. 1369, 1368. Okey, ni cikgu tulis menunggu. 67, 1366, 1365, 1364. Okey, jadi 1362 terletak di antara 1360 dan juga 1370. Okey, jadi 1362 lebih dekat dengan 1360. Okey, sekiranya awak tengok garis nombor ini, garis nombor ni kan 1362, dia lebih dekat kepada nombor mana? Nombor 1360 ke 1370? Okey, kalau awak tengok macam ini pun awak dapat tahu kan, dia lebih dekat dengan 1360. Okey, jadi 1362 dibundarkan kepada puluh terdekat menjadi 1360. Okey, seterusnya kita tengok contoh yang kedua. Bundarkan 1350 kepada ratus yang terdekat. Okey, tadi cikgu dah cakap, bila kita nak tengok ratus yang terdekat, pertama sekali kita tengok mana digit yang berada pada nilai tempat ratus. Okey, 10 ratus. Okey, jadi digit 3 berada pada nilai tempat ratus. Okey, pertama sekali awak boleh buat tuliskan nombor. Okey, jadi 3 ni, abaikan nombor yang depan ni dulu. Okey, 3, awak tulis 3, kemudian nombor belakang sifarkan dia. Okey, jadi 300, dan di bawah dia tulis 4. Okey, sebab tambah 1 kan, 3 tambah 1 jadi 4, dan nombor di belakang, okey, sifarkan dia 400. Kemudian baru kita tulis nombor yang di depan, dia akan jadi 1300 dan juga 1400. Sekarang baru awak buat garis nombor. Garis nombor ni kita boleh tahulah kita nak mula daripada mana. Okey, jadi ke atas ni kita akan mula 1300 dan berakhir dengan 1400.
Okey, macam mana kita nak tahu 1350 ni berada di mana? Okey, garis nombor ni awak buat dia tulis 4, bukan 4. Kita buat 10 garisan. Okey, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Okey, jadi 1300. Yang ini 1400 kan? Okey, jadi yang tengah-tengah ni kita tulis nombor. Okey, jadi dia akan naik 10 kan? 1310, 1320, 1330, 1340, di sini 1350. Okey, seterusnya 1360, 1370, 1380 dan 1390, kemudian 1400. Okey, kita tengok 1350 ni berada di tengah-tengah antara 1300 dan juga 1400. Okey, jadi bila dia berada di tengah ini, okey, bila berada di tengah, kita kata dia paling hampir dengan 1400. Dia akan menjadi paling hampir dengan 1400. Sebab dia dah berada di tengah dah. Separuh jalan lagi untuk sampai ke 1400. Okey, jadi kita boleh cakap 1350 dibundarkan kepada ratus terdekat menjadi 1400. Okey, seterusnya kita tengok contoh yang ketiga. Okey, jambatan tertinggi. Jambatan tertinggi adalah di lebuh raya Jalan Pintas Rawang, iaitu setinggi 5,820 cm. Jambatan tertinggi di Malaysia ialah sebatang lebuh raya yang mula dibuka pada 29 November 2017, di mana ketinggiannya adalah 5,820 cm. Okey, bundarkan 5,820 kepada 1,000 yang terdekat. Okey, pertama sekali tadi kita kena pasti di mana nilai tempat 1,000. Okey, 1, star, 10, ratus, 1,000. Jadi 5 berada pada nilai tempat 1,000. Okey, apa yang kita kena buat? Okey, tuliskan 5 di atas sini sama nombor, kemudian di belakang dia sifar, 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 dan di bawah dia tambah 1. Jadi 6 sifar, sifar, sifar. Jadi 6,000. Okey, sekarang awak boleh guna dua cara. Sama ada cara bukit tadi, okey, cara bukit yang ini, ataupun boleh guna cara garis nombor. Okey, kita tengok cara bukit dulu. Okey, cara bukit, okey, di kaki bukit kaki kiri ni kita tulis 5,000 dan kaki kanan kita tulis 6,000. Okey, jadi 5,820 ni berada di mana? Okey, kat tengah-tengah ni dia mesti 5,500 kan? Okey, jadi 5,800 ni lebih daripada 5,500 ke kurang daripada 5,500? Okey, yang ini lebih daripada. Jadi katakan 5,820 berada di sini. Jadi awak boleh nampak 5,820 ni menghampiri 6,000. Kalau menghampiri 5,000, dia jauh dengan 5,000 ni. Kena naik bukit, turun balik baru sampai 5,000. Kalau dah kat sini, dia turun saja terus sampai kepada 6,000. Okey, kita tengok pula dengan garis nombor. Okey, untuk garis nombor kita mula dengan 5,000, kemudian okey, cikgu tanda tengah dulu, kemudian berakhir dengan 6,000. Dan di tengah-tengah dia ni adalah 5,500. Jadi 5,500. Okey, 5,820 berada di mana? Di bahagian sebelah kiri ke di bahagian sebelah kanan? Okey, 5,820 berada di sebelah kanan ni. 5,820. Okey, sekejap Okey, di sini 5,820. Okey, kalau kita tengok kat sini pun, 5,820 ni dah dekat sangat dengan
ribu. Jadi inilah yang kita maksudkan dengan bundar. Dia paling dekat dengan nombor mana? Nombor yang kita nak bundarkan tu kan. Okay, jadi 5,820 dibundarkan kepada ribu terdekat menjadi 6,000. Okay. Kita tulis semula ayat penuh. Okey, kita tulis kat sini. Okay, 5,820 dibundarkan kepada ribu terdekat menjadi 6,000. Okey, boleh faham semua? Okey, seterusnya kita tengok. Okey, yang ini. Okey, tak apa. Okey, seterusnya kita tengok contoh yang keempat. Okey, yang ini ditunjukkan gambar Gunung Kinabalu di mana ketinggiannya adalah 4,095 meter. Okey, bundarkan ketinggian Gunung Kinabalu kepada ribu terdekat. Okey, sama macam tadi, kita akan buat kepada ribu yang terdekat. Okey, kenal pasti mana digit yang berada pada nilai tempat ribu. Okey, jadi di sini 4 berada pada nilai tempat ribu. Okey, nombor atas dia kita tulis, salin balik nombor 4 ini. Okey, 4, kemudian yang lain jadikan sifar. Okey, 4,000 dan nombor yang di bawah tambah 1 jadi 5,000 meter. Okey, sekejap. Okey, cara yang pertama kita boleh guna garis nombor di mana garis nombor bermula dengan 4,000 kemudian berakhir dengan 5,000. Okey, dan yang di tengahnya adalah 4,500. Okey, jadi kita letakkan di mana 4,095 ni berada. Okey, yang ini dia berada di antara 4,000 dengan 4,100. 4,100. Jadi 4,095 berada di sini. Tengok ni, anak panah menuju kepada nombor 4,000. Jadi nilai ini 4,095 adalah menghampiri nombor 4,000. Okey, boleh. Okey, kita tengok cara yang kedua. Okey, cara yang kedua. Okey, 4,095 kan. Okey, tadi kita dah tulis 4,000 kat atas ni. Okey, kemudian kepada ribu yang terdekat. Okey, tengok sini, sifar 95 kan. Okey, sifar. Tengok anak panah biru. Okey, jika digit ratus, okey, sifar 1, 2, 3 atau 4, kekalkan digit ribu. Tukar digit ratus, 10 dan star kepada sifar. Okey, jadi 4,095 dibundarkan kepada ribu terdekat menjadi menjadi berapa? Menjadi 4,000. Okey, boleh. Kita tengok yang ini. Jika digit ratus, maksudnya yang ini ni ratus adalah sifar atau 1 atau 2 atau 3 atau 4. Kekalkan digit. Seterusnya kita tengok contoh yang kelima. Okey, diberi jumlah bacaan program Nilam SKTTDI pada tahun 2017 adalah seperti berikut. Okey, pada bulan Ogos 1984, September 1950, Oktober 2034 dan November 1901. Okey, senaraikan nombor yang menjadi 2,000 apabila dibundarkan kepada ribu yang terdekat. Senaraikan nombor yang menjadi 2,000 apabila dibundarkan kepada ribu yang terdekat. Okey, sekarang kita ada 4 nombor. Okey, sekarang kita ada 4 nombor. Okey, yang pertama 1984. Okey, yang kedua 1950 dan yang ketiga 2034 dan yang keempat adalah 1901. Okey, kita ulang kembali kaedah tadi, teknik tadi. Kenal pasti nilai tempat ribu. Okey, pada nombor ini nilai tempat ribu adalah pada digit 1. Okey, jadi 1984 kan.
Okey, tulis nombor kat atas dia 1, kekalkan 1, dan kemudian nombor yang di belakang dia ni semua jadi sifar. Okey, 1000. Jadi dia akan jadi 1000, dan nombor yang di bawah dia tambah 1, dia akan jadi 2, jadi 2000. Okey, kemudian nombor seterusnya, nombor yang kedua sama juga, kekalkan 1000. Okey, yang di atas dan yang di bawah dia tambah 1, jadi 2000. Okey, nombor yang ketiga 2034. Jadi nilai tempat ribu adalah pada digit 2. Okey, yang di atas dia letak 2000, kekalkan nombor 2, dan di bawah dia tambah 1. Okey, akan jadi 3. Nombor belakang dia akan jadi sifar. Okey, dan akhir sekali 1. Okey, jadi 1000, dan yang ini di bawah dia tambah 1, dia akan jadi 2000. Okey, seterusnya apa kita nak tengok kat sini? Okey, seterusnya kita akan tengok, jadi di sini, okey, di sini ada berbeza kan? Okey, yang ini bermula dengan 1000, yang ini 2000, dan yang ini 1000. Okey, jadi kita boleh lukis garis nombor. Okey, lukis garis nombor dulu. Okey, garis nombor kita akan buat satu persatu. Garis nombor 1000 dulu. Okey, garis nombor 1000 dan juga okey, garis nombor yang bermula dengan 1000 dan berakhir dengan 2000. Okey, panjang sikit okey, dan berakhir dengan okey 2000. Okey, di sini okey, dan yang di tengah ni kita letak 1500. Okey, nombor yang pertama 1984. Agak-agak dia berada di mana? Okey, 1984, 1900 kan? Okey, yang ni 1000, yang ni 1500. Jadi 1900 di mana? Okey, 1984 dia berada di sini. 1984. Kenapa cikgu kata ada kat sini? Okey, kita tengok. Okey, cuba kita buat garis lagi kan. 1 2 3 1 2 3 4. Okey, 1 2 3 4. Okey, 1 2 3 4. Okey, lebih kurang lah. Okey, jadi setiap garisan ini dia mewakili 100. Jadi yang ini 1000, 1100. Okey, yang ini 1200. Yang ini 1300, yang ini 1400, dan ini 1500. Yang ini 1600, 1700, 1800, dan yang ini 1900. Jadi 1984 dia berada di sini. Okey, betul lah, lebih kurang kan. Okey, kemudian nombor yang kedua. Okey, nombor yang kedua berada di 1950. 1950. Mana 1950? Okey, kita guna color lain. Okey, kita guna warna hijau. 1950. Okey, katakan berada di sini, kurang sedikit daripada 1984. Okey, yang ni 1950. Okey. Kemudian yang kedua, okey, yang ni kita abaikan dulu. Yang kedua 1901. 1901 mana? Okay, lebih sikit je. Kita guna color biru. Warna biru. Okey, di sini 1901. Okey. Okey, jadi apa kita nak tengok? Apa kita nak tengok di sini? Kita nak tengok nombor mana yang menghampiri nilai 2000. Nombor mana yang menghampiri nilai 2000. Okey, kalau kita tengok ketiga-tiga nombor ini, 1901, 1984 dan 1950. Okey, ketiga-tiga nombor ini berada dekat dengan mana? Dekat dengan 2000 ke dekat dengan 1000? Okey, jadi awak boleh nampak dah kat sini, kat garis nombor, ketiga-tiga nombor ini berada dekat dengan 2000. Jadi kita kata apabila dibundarkan kepada ribu terdekat menjadi 2000. Jadi tiga nombor ini, 1984, 1950 dan 1901 menjadi 2000 apabila dibundarkan kepada ribu terdekat. Okey, seterusnya kita akan tengok
nombor 2034. Okey, tengok 2034 sama ada dia akan jadi 2000 ke dia akan jadi 3000. Okey, yang ini cikgu nak tunjukkan cara yang paling senang. Okey, cuba tengok. Cuba tengok nilai sebelah dia. Okey, yang sebelah dia ni nilai 400 kan. Okey, digit ratus adalah sifar. Okey, ingat lagi bukit tadi? Ingat lagi bukit tadi kan? Okey, jadi bukit ni sini 2000, di sebelah kanan dia akan jadi 3000. Okey, atas ni dia akan jadi 2500. Okey, jadi 2034 ni berada di mana? 2034 dia kurang daripada 2500 ke lebih daripada 2500? Okey, jadi 2034 adalah kurang daripada 2500. Jadi 2034 berada di sini, kurang daripada 2500. Jadi apabila dibundarkan dia akan turun ke bawah 2034, dia akan turun menghampiri kepada 2000. Okey, jadi 2034 apabila dibundarkan kepada 1000 terdekat juga akan menjadi 2000. Okey, boleh faham? Okey, yang ini ke belakang dia. Okey, jadi semua nombor ini, macam mana kita tengok warna merah. Okey, jadi semua nombor ini 1984, 2034, 1950 dan 1901 apabila dibundarkan kepada 1000 terdekat menjadi 2000. Okey, seterusnya, untuk latihan pada minggu ini, awak boleh buat latihan cuba ini dalam buku teks muka surat 19. Okey, bundarkan 7302 dan 8519 kepada 10 terdekat, 100 terdekat dan 1000 terdekat. Okey, jawab soalan 1 dan soalan 2 serta nanti ambil lembaran kerja di Pondok Jaga, jawab semua soalan dan hantar kembali pada hari Isnin minggu depan. Okey, jadi itu sahaja untuk hari ini. Terima kasih semua, selamat belajar, jaga diri dan jaga solat. Assalamualaikum.